Untuk perkembangan berita dari Sarawak pula, kita bersama dengan Bu Mawin di studio RTM Kuching. Silakan Bu Ma. Baik, terima kasih Makria di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera. Generasi muda yang berdepan dengan masalah kesihatan mental dinasihati untuk mendapatkan rawatan dengan segera. Menjelaskan perkara itu, Ahli Parlimen Bandar Kuching, Kelvin Yee berkata, golongan itu hendaklah menangkis perasaan malu memandangkan terdapatnya peningkatan dalam kalangan remaja yang mengalami kebimbangan melampau, kemurungan dan ketegangan jiwa. Kelvin Yee berkata kajian kesihatan mental kebangsaan 2017 merekodkan sekurang-kurangnya 1 daripada 10 anak muda atau 10% daripada 5.5 juta belia di negara ini pernah terfikir untuk membunuh diri. Jelas beliau, kajian sama turut menunjukkan 1 daripada 5 anak muda mengalami kemurungan, manakala 1 daripada 10 remaja berhadapan masalah tekanan perasaan. Kelvin berkata demikian pada majlis perasmian program Apa Kata Anak Malaysia 2019 Sayangi Malaysiaku, Malaysia Bersih yang diadakan di Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang Kuching. Kelvin menambah adalah menyedihkan remaja seawal usia remaja mengambil keputusan membunuh diri, sedangkan mereka merupakan generasi pelapis yang akan mentadbir negara. Khamis lalu, arena sukan Sarawak dikejutkan dengan kematian atlet renang mendiang Ayrton Lim yang disyaki membunuh diri akibat kemurungan. Unit Berita Ehwal Semasa Jabatan Penyiaran Sarawak mendominasi kategori penyiaran pada Malam Kemuncak Anugerah Kewartawanan Kenyalang 2019 yang diadakan di Sibu malam tadi. Wartawan RTM Sibu Ruth Ampong memenangi 2 kategori iaitu Anugerah Kewartawanan Penyiaran dan Anugerah Kesejahteraan Komuniti dan Pembangunan Luar Bandar masing-masing menerusi laporan bertajuk Raskom dan Imban dan laporan Pen Borneo Sungai Awit Selangau. Sementara itu, wartawan RTM Miri Mardati Yahya memenangi 2 kategori iaitu Anugerah Berita Penyiaran Terbaik menerusi Berita Penyelamatan di Air dan Anugerah Kewartawanan Kelestarian SEB yang bertajuk Pencemaran Pantai Miri Undang Sampah. Tidak ketinggalan, wartawan RTM Kuching Firdaus Arasi Idris memenangi Anugerah Perniagaan dan Ekonomi Shell dengan tajuk Laporan Resipi Tradisional ke Kota Raya. Selain itu, Muhammad Syarikin Bahrain, wartawan RTM Kuching mendapat tempat kedua bagi kategori Anugerah Kewartawanan Penyiaran menerusi laporan Anjing Canine. Manakala wartawan RTM Kuching Monica Gary memenangi tempat kedua bagi Anugerah Kewartawanan Kelestarian SEB dengan laporan Hidrogen Tenaga Masa Depan dan Anugerah Kesejahteraan Komuniti dan Pembangunan Luar Bandar menerusi laporannya Jambatan Mega. Turut hadir menyampaikan anugerah Ahli Parlimen Sibu Oscar Ling. Operasi Rebis Sarawak akan memfokus kepada memperkukuh kawalan sempadan terutama Sarawak Kalimantan Barat Indonesia setelah operasi di bahagian-bahagian negeri ini terakhir. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN mendedahkan fokus operasi akan tertumpu kepada pemvaksinan anjing dan penyingkiran sasaran atau target removal anjing liar di sepanjang sempadan negeri dengan Kalimantan Barat Indonesia. Dato' Amar Douglas merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata ia bagi memastikan tiada pergerakan anjing rentas sempadan. Selain itu, larangan pergerakan anjing juga telah dikeluarkan kepada sektor peladangan dalam usaha mengekang wabak rebis. Kawalan pergerakan anjing rentas bahagian juga kini diperketat bagi mengekang penularan wabak rebis yang setakat ini telah meragut 20 nyawa sejak dikesan pada Julai 2017. We also have Kota Baru to the plantation that ban any of their workers to bring dogs into when they come to work in Sarawak. Beliau menambah Sarawak juga menjalin kerjasama dengan Sabah terutama dalam perkongsian kepakaran kaki tangan dalam pengawalan wabak rebis selain pertukaran maklumat dengan negara Brunei Darussalam dan memperketat pengawalan di sempadan negara tersebut. Dato' Amar Douglas menyatakan demikian selepas merasmikan sambutan Hari Rebis Sedunia di Kuching. Sarawak menyasar untuk bebas rebis pada tahun 2025 dan bebas mangsa rebis dalam kalangan manusia pada tahun 2021. Ke arah itu, pelbagai program anti rebis telah dilaksanakan termasuk Operasi Rebis Sarawak yang dilancarkan sejak Mac tahun ini dan setakat ini 65% atau lebih 100,000 ekor anjing berjaya divaksin selain lebih 21,000 anjing liar yang telah dikawal. Penyertaan untuk perlumbaan perahu naga antarabangsa Sarawak 2019 bersempena Regata Sarawak Festival Tebingan Kuching semakin mendapat sambutan menggalakkan dari negara luar. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Apeng memberitahu ini kerana sebanyak 14 buah negara melibatkan 47 pasukan termasuk Malaysia mengambil bahagian dalam perlumbaan tersebut pada tahun ini berbanding 8 negara yang menghantar penyertaan pada tahun lepas.
Datuk Petinggi Abang Johari mendedahkan daripada jumlah berkenaan, 3 buah negara menyertainya buat pertama kali termasuk Emirat Arab Bersatu dan Amerika Syarikat. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Regata Sarawak Festival Tebingan Kuching 2019 di Tebingan Kuching. Acara tahunan Regata Sarawak Festival Tebingan Kuching 2019 berlangsung sejak semalam hingga 3 November ini, manakala perlumbaan perahu naga antarabangsa Sarawak 2019 diadakan selama 2 hari bermula hari ini. Pada majlis tersebut, Datuk Petinggi Abang Johari turut menyempurnakan upacara menitik mata naga sebagai simbolik perasmian perlumbaan tersebut. Ketua Menteri kemudiannya turut merasmikan Festival Kraft Borneo Sarawak yang dibuka bersempena Regata Sarawak Festival Tebingan Kuching. Pelbagai produk kraftangan dan industri cottage ditawarkan kepada pengunjung pada festival berkenaan. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Margaret di Angkasa Puri. Silakan Margaret. Baik, terima kasih Buma.